Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, daripada kami, daripada sini studio daripada Asasi STEM, STEM UMT, Pusat Asasi STEM UMT. Okey, terima kasih diucapkan kepada Sekolah Menengah Sains Teluk Intan ataupun namanya sebagai Semesti. Okey, untuk hari ini kita bersama-sama dengan saya, kita ada untuk hari ini kita ada program Alma Mater. So apa itu program Alma Mater sebenarnya? Okay, Alma Mater ni adalah program di mana Pusat Asasi STEM membawa kembali pelajar ke sekolah lama mereka. Mother, Alma Mater, so Mater. Okay, so kita bawa anak-anak ni pergi balik ke sekolah-sekolah mereka, cerita kejayaan mereka dekat sini. Okay, so jadinya bersama-sama dengan saya hari ini kita ada saudara Henry Yap. Hello. Handsome dan kacak kita hari ini. Okey, harapnya kat sana mendengar saya dengan baik ke? Cikgu semua mendengar saya dengan baik ke adik-adik? Sebelum kita bermula? Clear. Okey, alhamdulillah. Okey, jadinya kita bermula sini, kita mula dengan berkenalan. Siapa lelaki kacak kat sebelah saya ni? Henry Yap. Okey, boleh perkenalkan sikit tak? Hai semua, selamat petang. Okay, nama saya Henry Yap dan saya merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Sains Teluk Intan ataupun lebih dikenali sebagai Semesti. Dan saya juga merupakan alumni kepada Asasi STEM di UMT ini. Dan pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Asasi STEM kerana sudi menjemput saya kepada talk hari ini dan juga kepada pihak sekolah yang sanggup meluangkan masa dengan saya ini yang tak seberapa lah dekat sekolah dulu pun. So terima kasih banyak-banyak. Dan saya sekarang merupakan pelajar semester pertama di UMT yang mengambil bidang Marine Biology. Saya merupakan student first year. Okay. Alright. So Henry Yap merupakan semester pertama dekat ijazah Biomarine. Okey, selamat datang Henry Yap kepada Henry Yap kepada dalam studio kita ni. Okey, bersama-sama dengan kita juga kita ada dua lagi. Okey, dua lagi. Seorang kita ada adik kita yang comel tu. Okey, dia tak ada kat studio sebab dia tak ada dekat UMT. Okey, Syafiqah. Adik Nur Syafiqah Syazana binti Syarudin. Okey, boleh perkenalkan diri Syafiqah? Okey, terima kasih Madam Syida selaku moderator kita. Assalamualaikum dan selamat petang. Ucapkan kepada Cikgu Kamaluddin Sabagi selaku wakil bagi pihak pengetua, bekas guru saya serta adik-adik saya di sini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir bersama kami secara live. Tak lupa juga untuk saya ucapkan terima kasih kepada pihak Asasi STEM yang sudi menjemput saya sebagai panel sesi berbicara Alma Mater pada petang ini. Terlebih dahulu ingin saya perkenalkan diri saya. Nama diberi Nur Syafiqah Syazana atau lebih biasa dikenali sebagai nama Syaf, merupakan alumni Semesti SPM tahun 2018. Juga alumni Asasi STEM batch yang kedua SC 2019-2020 dan kini sedang mengikuti program Sarjana Muda Geosains Negeri sebagai seorang pelajar tahun terakhir. Okey. So kita boleh panggil dengan Syaf ya, panggilan dengan Syaf lebih mesra. Okey, Syaf. Okey. Okey, yang seterusnya kita ada seorang lagi jejaka yang duduk di rumah juga sekiranya duduk di rumah atau di kedai makan tu. Okey, saya rasa di rumah ya. So kita ada Akil Zakwan bin Syahriman. So silakan Akil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Madam Syaf. Nama saya Muhammad Akil Zakwan bin Syahriman. Bekas pelajar Sekolah Menengah Sains Teluk dan juga bekas pelajar Asasi STEM kohort 3. Dan sekarang tengah sambung di ijazah Teknik Maritim tahun pertama. Lebih dikenali sebagai boleh panggil saya Akilah. Akilah. Akilah ke Akil? Nombor satu ni. Akil je, bukan Akilah lah. Okey, Akilah tu siapa tu?
Okey. So, kita ada 3. Saya pun lupa nak perkenalkan diri kan. Sebab kacak sangat sebelah ni sampai lupa nak perkenalkan diri. So, saya selaku moderator untuk hari ini, boleh panggil saya Syahidah, Madam Syahidah. Saya merupakan pensyarah matematik dekat Pusat Asas Sistem. Right? So, bersama-sama dengan kita ada Sekolah Menengah Sains Teluk Intan. Bolehkah kita dapatkan ucapan kata-kata daripada Cikgu penolong kanan ya? Penolong kanan Tuan Haji Kamaluddin bin Sarbani. Ya, Cikgu. Boleh kita tahu sedikit sebanyak berapa ramai peserta untuk hari ini yang join, berapa ramai pelajar-pelajar tingkatan 4, 5 yang ada daripada sekolah. Boleh Cikgu? Cikgu Din. Cikgu Din? Atau mungkin kita bersama dengan kita, saya difahamkan bersama dengan kita ada Cikgu Nur Nadirah binti Azmi yang merupakan kaunselor untuk sekolah semesti. Cikgu? Cikgu Nat. Ha. mungkin belum ready ke Cikgu Nat ataupun Cikgu Kamaluddin? Cikgu dengar ke? Okey. Madam, Okey ya. saya rasa bersama kita ada teacher Rosmawati. Teacher Rosmawati. Okey, saya pun tengah tengok ni intai yang mana satu Cikgu Kamaluddin dengan dekat. Okey, Cikgu Rosmawati merupakan cikgu apa tu Syah? Cikgu biografi. Cikgu biografi. Biografi pun boleh Syah. Grafi ya. Okey, biologi. Ya, betul. Okey, boleh kita berkenalan dengan Cikgu Rosmawati? Boleh kita? Ya. Okey, Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam Cikgu. Baik, cikgu. Ya, Syah. Teacher Rosma. Agak ada cikgu lain mungkin belum bersedia. Terkejut. Okey, saya guru kanan sekolah yang saya tuliskan, Rosmawati binti Arbainah. So, this is first time lah ya, alma mater. Ya. Buat live ya. Betul. So, harapan saya lah semoga program ni dapat berjalan dengan lancar untuk batch 2019 SPM lah. Semoga mereka dapat sesuatu input untuk teruskan lah apa keperluan kan, sebab mungkin banyaklah ilmu yang dapat diperoleh hari ini. Maaf ya Puan. Tak apa. Tak ada masalah, biasalah cikgu dalam talian beginilah. Teruskan ke program tersebut. Boleh. Kalau dia akan on nanti masa penutup rasanya. Okey, tak apa. Nanti bila Cikgu Kamaluddin dah masuk, bagi tahu je saya. Nanti kita jemput pula Cikgu Kamaluddin, ya. Okey, bersama-sama dengan kita juga, terima kasih ya Cikgu Rosma. So, bersama-sama dengan kita juga, kita punya pengarah Pusat Asas Sistem, Prof Madya Dr. Laili Cik Ros. Doktor? Boleh kita dengar beberapa patah-patah perkataan mutiara daripada doktor tak untuk perkenalan ni? Oh, saya rasa Dr. Laili pun masih sibuk sebab beliau tengah hadiri meeting. Mungkin nanti akan ada dalam talian. Tak apa, dalam masa nantilah. Jadinya, apa tujuannya kita panggil moderator saya. Apa tujuan panggil panel-panel kita ni untuk kita nak kongsi dengan adik-adik apa sebenarnya asas sistem ni. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, alright, kita tanya dulu kat abang-abang lah kan. Okey, bagaimana Henry mengenali asas sistem? Bagaimana saya mengenali asas sistem? Okey, so sebenarnya cerita saya agak menarik lah. Okey, selepas SPM, saya telah membuat pilihan untuk melanjutkan pelajaran ke Politeknik Sarakan di Sabah. Dan ketika itu saya memilih kos aquaculture. Okey.
Tapi pada masa tu pun saya macam kurang buat research tentang apa itu aquaculture. Saya pun kesilapan saya lah, saya pilih je course tu. Okay. So selepas 3 minggu saya masuk dekat Politeknik Sandakan tu, saya mula rasa kurang berminat dengan course yang saya pilih. Lepas tu saya pun berbincang dengan family, berbincang dengan kawan. Saya buat research sikit. Lepas tu saya terjumpa dengan satu course ni, Biology Marine. Biology Marine, okay, saya pun baca. Saya rasa saya berminat dengan course ni. And then bila saya buat further research, saya jumpalah dekat Malaysia Biology Marine ni yang terbaik adalah dekat UMT. Oh, okey. UMT sebab fasiliti dia lengkap, semua ada. Okey. Pada masa tu pun saya merupakan kawan rapatlah dengan Akil. Saya pun ada bercerita dengan dia. Selepas tu Akil pun beritahu saya yang boleh masuk ke program asas sistem, dan lepas asas sistem ni boleh terus ke program degree Biology Marine. Ya. Okay. Lepas tu saya pun minta kontak semua dari Akil. Saya kontak dengan pengarah asas sistem Dr. Laili tadi. Dr. Laili pun memang timing saya macam tepat lah. Masa tu Dr. Laili pun tengah cari student. Oh. Sebab masa saya isi UPU selepas SPM tu, program asas sistem ni belum terbuka kepada student non bumi. Memang semua full Bumi Putera. Okey. Lepas tu pun pengarah mohon saya buat rayuan lah. Saya pun buat rayuan, saya buat elok, minta elok. Lepas tu pun dapatlah masuk intake kedua. Ke asas sistem. Saya pun rasa bersyukur sangat-sangat dapat masuk asas sistem ni. Dapat habiskan, boleh melanjutkan pelajaran ke degree yang saya nak. So macam itulah saya berkenalan dengan asas sistem ni. Okey, so maksudnya apa yang dia boleh dekat sini, waktu semasa Henry nak isi UPU online tu, dia tak appear langsung pilihan pusat asasi tu dalam sebagai pilihan dia. Because kat situ sebabnya Henry Nan Bumi, so kita tak tawarkan lagi. Okey, asasi ni untuk pengetahuan semua, pusat asas sistem ni baru sahaja ditubuhkan. So Henry merupakan kohort kedua, pelajar yang tahun kedua. Pelajar kohort pertama adalah pada tahun 2017. Okey, 2017 yang seramai 68 orang. Okey, 68 orang pelajar. Henry kohort kedua. So merupakan kedua. Okey. So Henry merupakan pelajar sulung Nan Bumi. Pelajar sulung Nan Bumi, dan dialah orang yang pertama dan seorang-seorang pula dalam batch dia. So seramai 89 orang, dialah yang ke seorang-seorangnya 89 tu. And sekarang pusat asasi pula dah ada kohort yang ketiga. 221. Dan saya percaya, saya dapat daripada data yang saya dah tengok tu, ada lagi 3 orang pelajar daripada semesti dalam kohort ketiga sekarang. Darwin, cikgu kenal ke? Darwin. Satu lagi siapa ya? Adik Nur Iliana Siti Eliana, betul? Eliana Yasmin. Dengan seorang lagi saya tak ingat siapa nama. Nasrul Hafizi. Okey. Okay, kita ada dah ramai rupanya sekolah-sekolah semesti ni dah masuk ke pusat asas sistem. Jadinya kita pun nak tahu juga macam mana Syaf mengenali asas sistem. Dan pilihan keberapa tu Syaf? Okey, terima kasih Madam atas soalan. Dan soalan kepada saya ialah mana saya mendapat maklumat dan kenal dengan asas sistem. Baiklah, kisahnya bermula pada hari pertama pelajar-pelajar dibenarkan untuk mengikuti borang secara online. Setibanya, pada ketika itu saya pun lagi ada pilihan yang tetap untuk mohon mana-mana program ataupun diikuti. Jadi, bila saya survey pilihan-pilihan yang ada, pada waktu itulah saya nampak nama program asas sistem ni. Kan? Sebab waktu itu asas sistem ni masih baru. Dan saya pun jujurnya tak pernah dengar lagi pasal asas sistem. So, saya pergi sendiri untuk search. Jadi waktu itulah tiba-tiba terpampang Facebook asas sistem UMT dekat Google tu. Jadi banyaklah daripada Facebook asas ini saya dapat banyak info mengenai program-program. Okey. Apa yang ditawarkan, apa pilihan degree selepas pelajar tamat daripada program asasi. Dan daripada itu pihak asasi juga rajin update tentang berita-berita terkini pencapaian akademik
serta co-curricular belajar asas sistem batch yang pertama pada waktu tu. Dan yang penting saya dapat kenal bahawa sebelum saya masuk saya dapat kenal Prof Madia Laili binti Haji Cik Ros sebagai pengarah asas sistem kita. Jadi semua info tu yang membuatkan saya lebih tertarik dengan asas sistem dan seterusnya saya apply lah program ni. Soalan kedua, pilihan keberapa asas sistem ni? Jadi untuk menjawab soalan tu, saya dengan bangganya menjawab asas sistem merupakan pilihan pertama saya sebab tu saya mengisi view secara online. Okey, panjang cerita dia. Yalah kan, sebab kita pun baru lagi, so info tu memang kurang. Even saya pun baru je ni, tak sampai setahun lagi berkhidmat dengan asas sistem. Okey, so saya pun tak pernah mengajar Syaf. Okey, saya baru nampak Cikgu Nadirah. Ya, Cikgu Nadirah, betul? Cikgu Nadirah? Ya, ada. Ya, Cikgu. Boleh tak saya nak tahu sedikit sebanyak? Cikgu tahu tak berkenaan dengan pusat asas sistem ni, kewujudan kita orang? Oh ya, berkenaan dengan pusat asas sistem UMT sebenarnya saya pun baru tahu UMT ada asas sistem. Okey. Sebab kita pun tak pernah tahu yang UMT ada untuk Asasi, betul. Saya tengok baik rupanya baru lebih kurang dalam 3 tahun. Betul, sungguh. 2017 kita start time pertama. Baru lebih kurang 2 tahun. Dan perasan juga sebab ada beberapa pelajar kita lah yang ada asas sistem. Even untuk kalau Henry SPM 2018, SPM 2019 pun ada yang dapat asas sistem UMT. Saya rasa dalam 2 orang kot. 3 orang? 3 orang. Darwin, Eliana. Ya, Yasmin. Ya, betul. Nazrul. Nasrul. Itu saya rasa alhamdulillah lah pihak UMT buka sebab kita tahu apa kemasukan pelajar-pelajar kita sekarang ni dalam bidang STEM kekurangan. Sungguh apa pelajar-pelajar dia lebih banyak dia mula nak pilih pada bidang art, bukan sains lah kan, engineering ataupun dia lebih nak pergi kepada bidang yang bukan STEM lah. Betul. Budak-budak sekolah SGP pun dah tak pilih sangat dah. Sungguh cikgu. Sekarang ni. Ya, betul. Mungkin dia lebih suka pada account dan sebagainya. Betul. Jadi alhamdulillah, terima kasih lah atas inisiatif program hari ini. So adik-adik yang lain ni dapat kenali STEM dengan lebih baik. Jadi dia tahu apa yang dia boleh pilih untuk masa depan. Ya, okey. Betul. Bukan senang lah kot. Bagi pelajar-pelajar ni kan, saya rasa bila dengar je engineering, dengar je subjek kimia, bio tu, dia dah rasa takut lah tu, dah rasa cuak lah. Tapi sebenarnya kalau dia faham aplikasi sebenarnya benda tu dalam kehidupan harian kita, dia akan belajar, dia akan rasa seronok sebenarnya. Okey, so dekat asas ini bukanlah belajar semata-mata. Nanti kita akan cerita apa kejayaan-kejayaan alumni cikgu Okey, so sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak minta adik-adik yang dekat skrin sana untuk kita scan sedikit QR code. Apa tujuannya QR code ni? Kita ada 2 QR code yang akan disediakan di sini. Ada 2 QR code. Okey, di sebelah atas kiri saya ni merupakan QR code FB kita. So boleh scan dan nanti like. So nanti kita akan update apa yang kita punya program terkini, kita punya apa-apa sahajalah yang kita tawarkan untuk adik-adik join. Boleh adik-adik scan QR code dan like, nanti adik-adik boleh follow. Di sebelah kanan Henry pula, ke atas sana ada QR code. QR code yang untuk kami sebagai pusat asasi untuk dapatkan data, untuk dapatkan maklumat peribadi, maklumat adik-adik. So nanti apa tujuan dia? Tujuan dia kita akan guide adik-adik. Kita akan guide macam mana, apa itu asasi, apa itu STEM. Kita akan guide adik-adik. Sekiranya adik-adik ada masalah apa nak tanya. Sebab sekarang sesi hanya 1 jam, tak cukup untuk kita nak sampaikan semua benda info. So nanti dengan scan QR code tu, kita akan ada satu grup ke apa-apa nanti kita akan buat. Okey? Terima kasih ya. Saya bagi masa sedikit untuk kita isi. Sambil-sambil tu ya. Sambil-sambil kita menunggu diorang ni isi cikgu. Saya nak tahu juga sekolah cikgu ada berapa orang ya sekarang pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 cikgu?
Kalau pelajar tingkatan 4 kita ada 109 orang. Ramai. Kalau pelajar tingkatan 5 kita ada 116 orang lah, lebih kurang dalam 220 macam tu. Okey. 220 Betul lebih. Untuk Nan Bumi memang berapa ramai satu batch tu cikgu? Nan Bumi. Nan Bumi tingkatan 5 kita ada kalau satu sekolah daripada tingkatan 1 sampai 5 kita ada lebih kurang dalam 10 orang je. Okey, betul lah tu. Okey. Untuk pusat Tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni saya tak berapa ingat sangat berapa orang. Jadi dalam tingkatan 5 dalam 2 ke 3 macam tu. Sebab tak apa beda jawab, cikgu tak ingat. Cikgu tak apa, kita lebih kurang lah kan cikgu kan. Okey, kalau pusat asasi sendiri, di pusat asasi sendiri, selepas Henry memohon, sebenarnya kan dia kata tadi, dia memohon waktu yang betul. Kerana waktu tu pusat asas sistem dah buka 10%. 10% untuk pelajar Nan Bumi. So bermaknanya pelajar-pelajar Nan Bumi dah boleh mohon untuk masuk ke dalam asas sistem, sambung ke pengajian ke asas sistem. Okey cikgu. Alright. So adik-adik, so far okey tak? Sunyi sepi kita ya? Okey ke? Cikgu dah macam dalam kelas. Saya tak biasa jadi moderator sembang je ni. Dia macam kena sedang sembang dalam kelas. Okay, good. Alright. Ada soalan boleh boleh tanya ya. Kita two-way communication. Kalau boleh bukalah kamera. Kalau boleh bukalah kamera. Abang Henry nak tengok. Okay. Right. So untuk tak biasa. Masya Allah. Okay. Untuk yang seterusnya ni, kita nak mengenali lebih lagi. Kita dengan Henry dulu. Henry ni merupakan satu-satunya pelajar Nan Bumi. Jadi, bagaimana Henry bawa diri Henry dalam komuniti Melayu? Okay, so sebenarnya nak kata saya macam rasa susah nak bawa diri dalam komuniti yang bangsa lain, kaum lain, tak adalah susah mana sebab saya dari form 1 sampai form 5 pun dah terbiasa dah. Saya seorang je bangsa Cina di sekolah. Dah terbiasa. Saya memang tak ada bergaul dengan orang Cina lain, kawan Cina pun kurang. Memang saya fully cakap Melayu je mana-mana pun. Ya. Okay. So, kira macam persediaan lah dekat semesti ni. Biasakan saya bergaul dengan orang lain semua. So, bila dah masuk asas sistem ni pun, saya rasa tak sukar pun saya nak menjalankan hidup saya nak catch up balik kan. Okay. So, yalah. So, saya pun rasa bersyukur jugalah sebab saya dapat keluar dari comfort zone saya, bergaul dengan orang lain, bukannya macam mana? Takutlah, tak rasa takut. Okay, ya, betul. Dia rasa takut kan? Betul? Okey. Kalau saya lah sendiri kan, kalau saya sendiri ataupun mungkin adik-adik di luar sana juga. So, saya pun berasal daripada Perak. Okey, bila dengar Terengganu, pantai timur tu, dia rasa macam Masya Allah, jauhnya nak pergi. Oh, boleh ke ni nak hidup dekat sana? Betul kan? Saya tak jangan tipulah kan, kita mak bapak pun risau. Boleh ke nak pergi kat sana? Sebenarnya macam mana tu Harry? Apa persepsi yang you buatkan you? Apa faktor? Bolehlah, tak ada masalah lah nak pergi ke Pantai Timur punya universiti. Apa tu Harry? Sebenarnya bila dapat tahu lah UMT ni stands for University Malaysia Terengganu, dekat Terengganu. Family saya pun macam risau lah. Sebab sebelum ni belajar kat Teluk Intan pun parents dah macam Henry orang Perak sendiri. Saya orang Perak. Okey. Saya duduk di Ipoh. Teluk Intan tu macam 2 jam je dari Ipoh. Ipoh. Tak jauh itu pun mana parents kan? macam selalu rindu, risau. Pergi pula nak Terengganu. 7 jam ada kan? Kita nak balik pun. Dari Ipoh 8 jam. Tapi tak apalah sebab takkan sampai bila-bila nak duduk dekat kan. Kita kena try, pergi jauh, kita belajar sendiri, independent. So saya pun cakap dekat family, tak apa, saya boleh handle. Okay. So saya pun gagalkan diri, saya pun terimalah offer ni, saya berpindah daripada Politeknik Sandakan ke Terengganu ni. I see. So Henry, dia mula-mula lepas habis SPM, ECUPU kan tadi Henry dah bagi tahu dapat diploma kan dekat Sandakan dan dia mohon buat rayuan nak masuk ke pusat asas sistem because of apa? Kerana dia punya course biologi marine tadi. Okey, saya nampak dekat situ ada cikgu Tuan Haji Kamaluddin. Cikgu Din yang lebih dikenali ya. Okey, selamat datang Cikgu Din. Right, cikgu, boleh kita dengar cikgu? Cikgu dekat sekolah? Ada dia kan. Okey. Right. So kita baru sahaja mula je cikgu. Right, nanti kita berkenalan lagi lebih lagi cikgu. So sekarang ni saya nak tanya lagi sikit lagi pada Henry.
pada Henry. Salah satu subjek dekat asasi ni, semester 3, kita ada kepribadian Quranik. Oh, Henry ni 6 bumi. Tapi dia ada semester 3 dia ada kepribadian Quranik. Apa pendapat Henry tentang subjek itu sendiri? Kalau kita macam mana? Kalau kita dengar nama subjek sendiri kepribadian Quranik, sudah tentu kita akan rasa ini belajar pasal Al-Quran ni. Ya, betul. So family saya pun peliklah kenapa ada course ni. Okey. Mereka pun sarankan saya bertanya dulu dengan pihak asasi STEM ni. Saya perlu ke ambil subjek ni sebenarnya? Saya pun berkontak dengan pengarah. Pengarah pun kata kena ambil, tapi subjek ni senang je. Tak susah pun, saya boleh catch up. Pengarah yakin saya boleh catch up dengan subjek ni. So apa you dapat semasa you belajar tu? Saya dapat. Sebenarnya subjek ni masa kita semester 3. Semester 3 kita waktu bulan 5 hari tu. Waktu bulan 5 dah PKP dah pun. Kita tengah online kelas. So cuba bayangkanlah saya seorang dan bumi yang tak ada ilmu tentang Islam langsung. Lagi-lagi online kelas pula. Lagilah susah nak belajar kan. Betul. Saya pun macam dah risau dah macam mana nak carry diri sendiri ni. Semester 3. Lepas tu tak apalah nak buat macam mana kan. Saya pun macam waktu first class tu pengarah dah cari dah saya, tanya mana Henry. Pensyarah. Okey, takut. Pensyarah pun kata okey tak apa, relax. Course ni senang je, kita boleh kalau ada apa-apa tak faham boleh tanya. So pensyarah pun sangat bersabarlah dalam mengajar. Kawan-kawan pun banyak tolong, saya tak faham tanya kawan. I see. Yalah, perlu bersamalah kan. Okey, dekat sini apa yang saya dapatlah daripada pensyarah Henry yang mengajar subjek kepribadian Quranik ni, menyatakan Henry merupakan salah seorang punya assignment yang terbaik. Masya-Allah, dah lah 6 bumi tapi dia boleh buat assignment dengan yang baik. Macam mana tu Syah dengan Akil okey kan? Syah dengan Akil punya assignment terbaik tak? Okey. Terbaik kan? Okey, untuk 6 bumi. So jadinya dekat sini, apa yang saya nak cakap kat sini, apakah wow factor? Wow factor dekat pusat asasi ni, setiap pagi sebelum bermula kelas pada jam 8 ke 9 pagi saya kira 8 sampai 9 pagi, pelajar-pelajar akan ada kelas hafazan Al-Quran dulu sebelum mereka bermula kelas harian seperti biasa. Itulah wow dia. Kita tak naklah kerja duniawi sangat. Okey, kita kenalah ada juga yang nak dibawa ke akhirat kelak. Kita ada sediakan ilmu itu. Alright? So, untuk Akil pula. Akil merupakan pelajar mengambil ijazah teknologi marine. Okey, kenapa Akil rasa nak ambil teknologi marine tu? Dia saya nak ambil teknologi marine ni pada mulanya asalnya memang asal daripada STEM sendiri. Okey. STEM ni kan stand for Science, Technology, Engineering and Mathematics. So, saya memang dari minat teknologi engineering. Jadi, perkataan teknologi engineering ni telah menarik perhatian saya tau. Jadi, bila saya masuk ke degree, saya tengok ada course teknologi maritim. Okey. Course tu memang menarik perhatian saya tau. Okey. Right. So memang Akil memang naklah dalam engineering ni ya. So apa yang bila kita masuk dalam pusat asasi sistem ni, untuk adik-adik nak faham apa tu asasi. Asasi ni apa beza ya dengan matrik? Kita kena tahu apa beza matrik dengan asasi. Kalau matrik, kita mohon daripada habis SPM, kita mohon untuk nak masuk habis UEC UPU kan, lepas habis SPM result keluar, you masuk matrik, UEC UPU you masuk matrik. Lepas tu, lepas habis matrikulasi, adik-adik perlu isi lagi UPU untuk masuk ke degree. Mana-mana universiti yang adik nak. Tapi, kalau masuk dalam asasi, mana-mana asasi jua, dekat universiti, kita isi dah masuk asasi dekat universiti, sebelah kaki tu dah berada dalam universiti tu sendiri. Cuma nak dapat kursus apa tu, kenalah fokus lagi untuk nak dapat kursus macam yang apa yang adik Akil dapat, abang Akil dapat. Okey. Alhamdulillah. So, boleh kita kenal sikit tak daripada Cikgu Din? Okey, Cikgu Din. Untuk sekarang ni, bagaimana ya pelajar-pelajar menjalankan kelas mereka secara online dan macam mana prestasi mereka, persediaan adik-adik ni nak ke SPM?
Okey, Assalamualaikum. Host, Cik Dini, Ya. Cik Gunan, dengar Dengar, clear cikgu. Okey, okey. Okey, all my beloved student, EXA, SPM 2018 lah. Cikgu sempat mengajar orang ke? Sempat. Oh, sempat. Okey. Cikgu mengajar subjek apa? Okey, Matematik. Okey. okey, untuk persiapan sekolah lah. Sekarang ni memang kita satu suasana yang di luar jangkaan. Bermula daripada bulan 3 lah. Kita mula online balik kejap sekolah dalam tengah mood yang sangat tinggi. Betul. Balik lagi. Terus memang dari segi persiapan pelajar untuk SPM 2020 ni agak sangat mengganggu. Mencabar lah kan? Ya, betul. Apa pun sebenarnya kalau dari sini di persiapan belajar tu sebelum pelajar balik apa semua kita telah banyaklah dari silibus tu dah kita selesaikan. So sekarang yang kita jalankan ialah secara online ni untuk modul-modul lah, modul untuk jawab kertas. Jadi sebenarnya suasana tu macam biasa juga lah pada kita. Pada sekolah untuk pelajar, cuma kita awal lah dari segi penglibatan pelajar tu mungkin agak kita ada kekangan. Jadi itu pun kita menggunakan apa ni, kita punya imbak tu. Ya, betul. Untuk sama-sama lah Membantu kan? Ya. Supaya terus bersedia. Jadi pada kita PKP ni ada kesan, tapi kita masih dapat menjalankan proses PGP yang sekarang ni PGPR tu berjalan dengan baik lah. Ya, betul. Okey, itu sedikit lah daripada. Ya, saya. Okey, maksudnya kat sini ibu bapa sekarang ni bukan je sekadar ibu bapa lah kan. Dia siang jadi ibu bapa yang bekerja, malam ibu bapa yang mengajar pula. Okey, tambah-tambah kalau ada anak yang kecil dekat rumah lagilah. Kan? Okey. Untuk seterusnya ni, Tadi pun kita ada buat Google Meet dengan parent. Malam ni insyaAllah kita akan khusus pada Form 5 lah. untuk apa tu? Program apa tu cikgu? Dengan parent untuk melihat perkembangan pelajar-pelajar ni. Okey, bagus. So maksudnya tak adalah parents pun tak tahu kan dia orang anak-anak punya pencapaian kan. Status terkini mereka. Betul. Betul. Satu benda yang bagus lah untuk sekolah semesti lakukanlah. Alright. So untuk kita pergi seterusnya slot seterusnya ni, saya ingin membawalah macam mana kejayaan-kejayaan adik Akil, Henry, saudara Henry dengan Syaf. Kita mula dengan Syaf dulu. Boleh Syaf? Okey. So Syafiqah ni merupakan timbalan presiden Kelab Pelajar Pusat Asas Sistem. Okey. Sangat busy lah dia merupakan timbalan presiden. Dalam masa yang sama, ya, cikgu cakap tahniah kat awak. Dalam masa yang sama cikgu, dia merupakan pemenang inovasi peringkat kebangsaan. Ya, betul. So nanti kita minta Syaf cerita apakah kejayaan-kejayaan yang Syaf pernah capai. Okey. Silakan Syaf. Boleh, Madam. Terima kasih. Di peringkat asasi, selain saya menjawab jawatan sebagai presiden, saya juga merupakan ambassador STEM. Di mana Ambassador STEM. saya berperanan menyumbang masa dan tenaga dalam membantu pihak asasi mengendalikan program mempromosikan asas STEM. Contohnya pada awal tahun 2020, kami telah bersama-sama menjayakan program My STEM Ambassador di Faya Bunga Square Mall di Kuala Terengganu, di mana kita menjelaskan tentang asas STEM kepada pelajar-pelajar sekolah serta para murid yang hadir. Dan di peringkat asasi pula, saya aktif dalam pertandingan inovasi, antaranya inovasi kebangsaan ICT 2019, di mana saya dan pasukan dianugerahkan Silver Award, manakala pada awal tahun ini 2020 juga saya telah menyertai inovasi peringkat antarabangsa di MCE di event MCE 2020 Kuala Lumpur. Okey, peringkat antarabangsa. Gold Award
ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak asisten, terutamanya pengarah kita Prof. Madia Dr. Saidi Cik Rod kerana banyak memberi peluang dan ruang serta menyediakan platform untuk saya dan rakan-rakan menonjolkan bakat yang ada. Dan semestinya tak lupa juga kepada semua pensyarah dan staf-staf asas sistem Hidayah Takbir yang banyak sangat membantu kami dari awal sehinggalah ke akhir. Okey, dan pastinya Syaf kan segala kejayaan yang you capai itu datangnya, pokok tunjangnya datangnya daripada sekolah you sendiri. Betul? You punya skill itu sendiri datangnya daripada sekolah. Zaman sekolah Syaf ada join pertandingan inovasi sebegini? Untuk zaman sekolah, sekolah pengalaman dan penglibatan saya di sini banyak membantu saya menjadi seperti mana saya yang sekarang. Sebab misalnya di waktu sekolah menengah rendah saya sangat aktif taekwondo. Setiap hujung minggu tu kalau tak keluar sekolah memang tak sah sebab pagi-pagi lagi dalam pukul 7 ke pukul 8 pagi memang saya dah sejak dalam pintu pagar sekolah, naik bas RM2, semata-mata nak pergi latihan ataupun tournament dekat Pekan, Kelantan. Itu you pergi sendiri Lepas tu naik pula sekolah, naik pula menengah atas. Saya aktif menjadi akadematis di sekolah. Kita telah melakukan forum semesti 2 tahun berturut-turut. Malah saya juga ada menghadiri International Symposium di mana saya dapat berjumpa dengan rakan-rakan dari Vietnam, Filipin, Indonesia dan lain-lain. Jadi di kesempatan ini juga saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu-cikgu di semesti, terutamanya Cikgu Sabarina, Cikgu Liana, Cikgu Yang, Cikgu Muhammad, terus Ustazah Wikida dan sebenarnya ramai lagi cikgu-cikgu yang kalau nak kita senarai tu satu-satu memang tak senarai orang kata. Jadi saya nak terima kasih kepada semua cikgu-cikgu di semesti kerana sudi memberi bentuk ajar dan juga peluang kepada saya untuk menjadi wakil sepanjang 5 tahun saya berada di semesti. Ya Allah. Itu saja daripada saya, Madam. Okey, kejayaan awak tu sangat besar ya, sangat besar. Bukan mudah ya untuk kita nak pergi bertanding dekat peringkat international. Okey, tapi Syaf dah berjaya malahan mendapat Gold Award dan anugerah MT 2020. Okey, alright. Okey, tahniah dan saya sangat-sangat bangga dan tahniah kepada sekolah semesti kerana melahirkan pelajar-pelajar dan menghantar pelajar-pelajar yang sangat berkualiti tinggi kepada asas sistem. Satu kejayaan yang sangat besar. Dekat sini kita hanya shinekan lagi lah apa skill yang dia orang ada, apa pelajar-pelajar yang dah ada ni kita hanya shinekan lagi mutiara-mutiara yang dah datang kat kita ni. Okey, kalau kata Syaf banyak terlibat dengan inovasi-inovasi untuk hero-hero kita ni mestilah dia aktif dengan apa? Saya Sukan. lebih aktif dengan sukan lah. Okay. So apa yang you pernah ceburi? Sukan apa? So selama saya dekat asas sistem ni setahun ni, saya telah menjadi atlet UMT lah dalam sukan bola keranjang. So saya kira mewakili UMT dalam pertandingan masum Majlis Sukan antara Universiti Malaysia. So bagi saya tu adalah satu pencapaian yang sangat saya banggakan lah. Sebab agak sukar nak sampai ke tahap tu. Okey, tu ada muncul dah gambar you kat situ ya. Tu saya dengan teammate saya. So Itu wakil UMT ke semua tu? tu wakil UMT satu team. Oh, international student ke? Ya. Oh, okey. So ini pun kira satu kelebihan, saya dapat berkenalan dengan orang-orang daripada luar negara. Contohnya seperti teammate saya sendiri, 2 orang adalah daripada US, Amerika. Oh, Okey. okey. Bila sampai di pertandingan pula, kita berkenalan dengan pemain dari universiti lain. Contohnya ada pelajar Germany, ada pelajar dari Afrika. So kita dapat berkenalan lah dengan orang tu. Sebab biasa kita tengok dalam phone je, tengok apa orang main kan. Betul. Bila kita dapat tengok sendiri rasa macam wow. Sangatlah kagum saya. Okey, bukan senang nak jadi satu teammate dengan international student. Betul. Okey. Lagi satu, saya pun nak ucapkan terima kasih lah kepada pihak asas sistem sebab lepaskan saya untuk menjalani latihan semua ke pertandingan ni. Sebab waktu pertandingan masum ni rasanya masa tu tengah ada kelas. Saya tapi kena jalani latihan jugalah.
sebab nak boleh promote. catch up dengan pencapaian you. So macam mana pencapaian akademik kalau waktu sukan tu you dah ceburi, akademik masih lagi okey? Boleh. Boleh. Berapa Syukurlah, kali dapat anugerah dekan? Selama 3 sem ni saya rasa 3 sem saya dapat dekat. Cakap alhamdulillah pun okey, alhamdulillah. Harry. Okey. So Harry dia walaupun ceburi dalam sukan tapi akademik tak ketinggalan. Sama juga untuk Akil. Okey, Akil. Hero kita juga kan. So hero kita main apa ni Akil? Akil, apakah pencapaian Akil? Akil? Kalau Harry main sukan basketball, macam mana pula dengan Akil? Tak dengar. Akil dengar tak? Meda tanya, kalau Harry tadi pencapaian tertingginya adalah untuk sukan basketball. Okay, Akil pula, macam mana pencapaian Akil? Apa yang Akil pernah main mewakili apa? Dia betul tak ada. Memang saya tak dengar. Tak dengar? Ada yang tak ni saya tak dapat dengar. Okey, mungkin dari Akil tak apa nak bagus ya. Biasalah belajar online ni. Okey, saya bertanya. Boleh dengar Akil tak sekarang? Madam, Ha, nak pesan sikit. dengar? Boleh tak minta para peserta mic semua terbuka? Saya tak dapat nak dengar suara madam. Oh ya ke? Okey. Mohon untuk adik-adik, mohon untuk peserta-peserta semua yang mana yang berada dalam talian ni, mutekan mic anda. Okey, kerana kurang jelas ya. Kurang jelas. Akil, boleh dengar sekarang? Okey dah. Boleh. Baik dengar ya Akil lah. Okey, Akil, apakah pencapaian Akil yang tertinggi Akil? Okey, kalau pencapaian terbaik saya dekat UNT ni, kali ni saya tak ada lah terbaik sangat Syah tadi. Tapi macam yang Madam cakap, lelaki ni mesti play atletnya kan. Betul. So saya ni lebih kepada rugby. Okey. Dan saya juga ada join team rugby UNT untuk pergi tournament open Kemamantan. Dan telah mendapat dan telah menjadi juara play, Johan Play. Okey. Right. So macam mana pula dengan pencapaian akademik Akil? Alhamdulillah setakat ni 3 sem dekat. Alhamdulillah. Okey. So dekat sini semuanya pelajar-pelajar yang cikgu bagi kat kita orang ni daripada semester ni sangat-sangat berkualiti. Tak ada yang tak berkualiti. Even sekarang saya yang mengajar pelajar siapa? Darwin dengan Iliana. Itu pelajar saya sekarang, pelajar Iliana. Saya mengajar matematik. Masya-Allah. Cikgu Din. Cikgu kata busy. Okey, so Cikgu Din mengajar matematik kan. Kita kongsi subjek yang sama, mata pelajaran yang sama. Saya pun juga mengajar matematik. So mata pelajaran matematik untuk Darwin, dia punya basic cukup bagus. Sebab saya mengajar Darwin dan Eliana sekarang. Di mana mungkin Cikgu Din mengajar mereka ke? Cikgu Din tak dengar. Cikgu saya dah bercakap, Cikgu dengar ke? Cikgu okey? Madam bunyi jauh. Madam bunyi jauh, okey? Madam bunyi jauh. Should I change? Okey ke tak? Syaf? Ulang suara madam. Dengar ke? Okey, sekarang dah okey. Okey, mungkin madam kena panggil sikit mic madam ni Okey, Cikgu Din. Dia tak boleh dengar. Okey, saya cuma nak cakap kat sini bahawa pelajar-pelajar yang semester yang cikgu hantar dekat pusat asas sistem ni semuanya cukup bagus. Cukup bagus. Memang sangat-sangat berkualiti daripada segi akademiknya, pokoknya sangat bagus. Ya, malahan saya mengajar matematik. Mengajar matematik. So untuk sekarang ni saya tengah mengajar Darwin dengan Eliana Yasmin. So kedua-dua mereka mendapat A+ untuk subjek saya. So saya sangat bangga dengan pencapaian mereka. Sangat baguslah apa yang saya boleh katakan. Dan saya berharap juga agar ramai lagi pelajar-pelajar daripada semesti untuk datang kat sini. So cikgu, satu kebanggaan dan tahniahlah daripada saya
daripada kami, daripada Pusat Asas Sistem ni untuk sekolah cikgu. Terima kasih dan tahniah pada pesara-pesara dan student sendiri yang mungkin menunjukkan satu kesungguhan dalam membuat persiapan kan. Betul, tapi basic mereka lah, basic matematik mereka cukup bagus lah. Kalau Darwin tu saya rasa ajar sikit je dia dah faham banyak lah. Okay. Sebelum kita berakhiri, saya rasa kita pun dah nak capai ke hujung dah. Kita dah tahu apa itu kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh kita punya senior-senior awak, alumni-alumni daripada sekolah semesti. Izinkan saya untuk kita kenali apakah subjek-subjek STEM ni. Dalam STEM ni nanti, apa yang adik-adik akan belajar sekiranya adik-adik ada masuk ke sini, dan apakah syarat-syaratnya. Okey, boleh kita mulakan dengan sedikit tontonan video di sini. Menunjukkan apakah itu asas sistem. Jadi asas sistem ni merupakan program yang 1 tahun. 1 tahun di mana kita ada 3 semester ya. 3 semester ya adik-adik, 3 semester, 2 semester panjang dan 1 semester pendek. Dalam 1 tahun dah boleh habis. Lepas dia habis dekat asasi, oleh UMT. Okey, kalau seperti yang adik-adik lihat sekarang ya, ada struktur program pengajian. Sama je macam mana adik-adik belajar sekarang. Semester 1 kita ada bio, fizik, kimia, maths, dan kita ada English. Okey, di semester kedua masih sama tapi lebih mendalam. Okey, dan kita ada satu pengenalan kepada kejuruteraan dan mekanik. STEM itu sendiri terdiri daripada teknologi kan. So kita ada satu pengenalan kepada kejuruteraan dan mekanik. Untuk semester ketiga, kita ada sama juga biokimia, fizik dan kepribadian ulul albab. Kepribadian ulul albab. So kat sini, apakah yang saya nak katakan dekat sini? Kalau jaminan, tak ada nak kata jaminan, tapi insya-Allah kalau adik-adik masuk dekat sini, pasti akan lebih jatuh cinta dengan STEM. Seperti yang Cikgu Nadira kata tadi, risau budak-budak sekarang tak nak pun dengan subjek STEM, tak minat. Tapi dekat sini kita banyak kepada aplikasi, banyak kepada bawa adik-adik ni pergi bertanding kepada inovasi. Contoh macam Syaf, dan sebenarnya ramai lagi pelajar-pelajar yang kita bawa pergi keluar untuk pertandingan inovasi. Okey? Alright. Untuk syarat-syarat pula. Bagaimana ya syarat-syarat dia? Okey. Syarat-syarat tak mudah tu, tak susah. Kalau dekat sini kita lihat ada aliran untuk sains. Kenapa ada aliran sains? Aliran bukan sains macam mana? Nanti kita tengok. Untuk aliran sains dekat situ, kita perlu ada 5 subjek. Sekurang-kurangnya mendapat 5 subjek. Apa di situ? Bahasa Melayu kena dapat apa? So bahasa Inggeris, matematik tambahan kena dapat C+, kimia, bio dan fizik. Okey. Alright, bagi Henry lah kan. Susah tak nak capai subjek macam tu? Bagi saya tak susah sebab dekat sekolah kita pun dah belajar dari form 4, form 5 dah 2 tahun belajar subjek ni. So bila masuk
ke asas sistem ni tak jauh beza pun dengan sekolah. So kita macam dah ada basic dah, kita nak masuk. Katakanlah kalau kita tak ada basic, macam saya ada beberapa kawan asas sistem yang bukan aliran sains. Ya, betul. Tapi saya tengok mereka dapat membawa diri dengan baik, dapat mencapai keputusan yang baik. Okey. So maknanya asas sistem ni tak adalah sesusah yang student sangkakan. So bolehlah kita nak carry diri. Okey. Maksudnya kat sini adik-adik jangan risau. Asalkan adik-adik fokus dengan SPM, buat yang terbaik, pasti pilihan mana pun awak nak buat, pasti boleh. Asalkan SPM tu kena cantik lah kan. Tapi untuk dapat asas sistem, tidaklah begitu susah kerana syarat-syarat kelayakannya cukup senang dah untuk nak capai. Alright? Okey. Bagaimana nak mengisi? Cara-cara memohon adalah melalui mohon secara UPU lah, UPU online. Okey. Ingin saya tekankan juga dekat sini, tadi kita dah cakap, Nan Bumi kita buka untuk 10%. Kita juga dekat pusat asas sistem juga, okay, kita katakan kalau kata aliran sains ni sains dah lah kan. Tapi kalaulah adik-adik ada kawan, ada saudara yang ambil bukan aliran sains, contohnya dia ambil sastra, dia ambil account, tapi dia teringin nak jadi jutera, dia teringin lah nak jadi nak masuk dalam subjek teknologi dan sebagainya, itu tak ada masalah. Kami membuka tangan untuk membuka seluas-luasnya pintu untuk terima. Walaupun tak ada basic kimia, biofizik. Itulah wow yang kita ada. Sebab apa? Semua orang layak untuk ambil untuk subjek STEM ni. Semua orang boleh mampu untuk bawa. Dengan syarat, okey, dengan syarat kalau bukan aliran sains, wajib untuk mendapat subjek sains itu sendiri A. Subjek sains itu sendiri A. Kerana apa? Kerana dalam subjek sains itu sendiri sebenarnya dah ada sedikit ilmu fizik, kimia, bio dalam tu. So, subjek sains tu wajib A. Itu sahaja. Dan wajib juga untuk adik-adik yang ambil saya program untuk yang bukan non-sains ni, kita kena ambil matematik tambahan. So, adik-adik boleh sampaikan dekat kawan-kawan kalau ada yang nak ambil nak masuk dalam jurusan STEM ni, boleh mohon dekat pusat asas sistem, asalkan matematik tambahan mesti kena ambil matematik tambahan, at least C+, and yang paling penting sekali sains. Mata pelajaran sains mestilah kena A. Ya, bukan senang tau untuk adik-adik yang aliran bukan sains tapi nak masuk STEM. SPM tak ada subjek-subjek kimia, biofizik, tapi dekat UMT kita tawarkan. Jangan risau, kita dah ada kohort ketiga. Setiap kohort tu kita dah ada pelajar-pelajar yang bukan aliran sains yang dah berjaya masuk ke program degree. Okey. Mungkin rasa debar tu, okay, boleh tengoklah macam mana kejayaan-kejayaan mereka tu dekat dalam Facebook. Sebab tu kena like tadi. Kalau tak like, kita tak dapat. Okay. So, senarai-senarai program apa yang ada dekat UMT ni? 20 ijazah yang ada. Okay. Kita bertunggu nanti. Akan ada 20 pengajian. Subjek-subjek apa yang ada. Okay. Seperti yang ditertera dekat situ. Okay. Normally kalau kata Universiti Malaysia Terengganu ni lebih kepada kelautan lah, kerana kelengkapannya dan di surroundingnya pun duduk di laut kan. Kan? So kita duduk pun dekat tepi laut. Kita punya universiti ni ada laut kat sini. Jemputlah datang cikgu. Bila-bila nanti bila COVID dah reda, jemputlah datang. Kita boleh buat program insya-Allah. Okay? Alright, untuk habiskan sesi kita untuk hari ini, alhamdulillah kita dah sampai penghujung. Bolehlah sekiranya adik-adik ada apa-apa pertanyaan sekarang untuk kita Q&A. Ada apa-apa kalau daripada mana-mana nak tanya untuk nak tanya untuk Abang Akil ke, saudara Syaf ke, ataupun Henry, ataupun nak tanya berkenaan pusat asas sistem sendiri, silakan, ataupun dari cikgu ke. Ada? Dr. Laili dah ada? Okey. Tiada pertanyaan. Okey. Harapnya kita inginlah mendengar kata-kata mutiara daripada setiap panel-panel kita ni. Kata-kata mutiara daripada abang-abang, kakak-kakak ni. Okey, last word from every one of you. Kawan, Henry. Okey, so ni macam pesanan lah saya kepada, tak adalah kira adik, tapi
junior saya lah dekat semesti. So kita sebolehnya kita kena keluar dari comfort zone kita. Kita tak boleh sentiasa kata macam mana nak rasa selesa je. Sebab kalau kita asyik macam nak rasa selesa je, tak nak keluar dari comfort zone kita, sampai bila-bila kita akan ada dekat level yang sama. Kita tak akan bertambah baik. So pesanan saya, try lah program asas sistem ni. Sebab program ni memang sangat-sangat unik. Dekat Malaysia pun baru 3 tahun. So memang fasiliti dia lengkap, pensyarah semua memang terbaik lah bagi saya. Okey, terima kasih Henry. So jemput datang lah ya. Keluar pada comfort zone katanya. Okey, bahaya duduk terlalu comfort ni. Okey, kita dengar pula daripada saudari Syaf. Okey, sedikit kata-kata semangat untuk adik-adik yang sedang menjalani PDP secara online. Terus kuatkan semangat belajar dan tumpukanlah perhatian sepenuhnya kepada SPM. Jadi hal-hal yang lain yang tak berkaitan tu kita tolak tersipu. Sebab kita kena sedar tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar. Akademik adalah nombor 1. Dan seterusnya saya suka nak ingatkan bahawa kita semua ni belum terlambat untuk memulakan sesuatu dan masih terlalu awal untuk putus asa. Terima kasih. Ya, belum berperang lagi, jangan putus asa ya. Okey, itu yang Syah nak sampaikan, jangan berputus asa. Walaupun belajar dalam keadaan online, kita kena terima. Pasti ada sinar di hujungnya nanti ya. Okey, boleh kita dengar kata-kata daripada Akil. Okey, tak nak siap pun, tapi benda ni orang kata jangan jadikan satu benda tu sebagai halangan lah. Contoh kalau kita main satu benda ke, kita jangan jadikan satu halangan lah kita ni kan. Apa-apa pun kalau tak faham apa-apa, kita tanya dengan member kita, tanya pensyarah, tanya cikgu. InsyaAllah ada orang betul. Betul. Okey, jangan berat mulut ya. Kita kena bertanya lah. Okey, sebelum kita mengakhiri, saya juga berterima kasih banyak-banyak kepada Sekolah Menengah Sains Teluk Intan kerana memberi ruang waktu untuk kami membawa balik pelajar-pelajar daripada alumni sekolah semesti untuk cerita pengalaman mereka dekat asas sistem. Terima kasih banyak-banyak cikgu, terima kasih banyak-banyak kat adik-adik juga meluangkan masa. Okey, kita harap sangat suatu hari nanti mungkin kita dapat bertemu sebagai pelajar saya mungkin. Okey, so daripada sekolah juga saya pun boleh apa yang harapan cikgu kepada pelajar-pelajar ataupun harapan kepada alumni-alumni cikgu. Okey, dari ini semua saya bagi pihak sekolah pertama ni saya nak share sikit lah informasi. Okey, boleh cikgu. SBC ni sebenarnya adalah satu sekolah yang khususnya di semesti sendiri memang yang menawarkan fully sains untuk aliran STEM lah. Betul. Jadi sangat suka lah program Alma Mater SM Sains Intan TMT ni pada tahun ini. Jadi untuk batch yang 2018 yang kita bersuka pada petang ini, saya ucapkan tahniah Henry, Atika, Akil dan semua yang menyertai dalam video pada petang ini lah, ya. Okey, dan untuk bersama kita ni ada kaunselor, Dira, ada Puan Rosma, guru kanan sains yang terparas untuk juga mengikuti program ini. Jadi harapnya lah selepas ini kita boleh kembangkan apa ni. Tak dengar lagi dia apa. Okey, jadi pada harapnya lah dapat memberi lebih pendedahan pada terutamanya calon SPM 2020 yang akan keluar pada tahun akan datang yang akan mengambil peperiksaan dan memberi lebih
pendedahan UMT. Mungkin sebelum ini agak terhad informasi maklumat tentang UMT daripada program sekarang ini. Saya kira banyaklah yang kita boleh manfaatkan. Dan bagi kaunselor sendiri boleh membantu pelajar-pelajar yang sedia ada ini untuk kita wawarkan untuk program dan juga mungkin pencapaian tahniah pada anak-anak tadi yang menunjukkan kecemerlangan dalam kelas dan juga di luar kelas. So itu sedikitlah daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Yalah, saya juga berharap daripada pusat asas sistem juga berharap agar kita punya talian, agar kita punya hubungan ni bukan habis dekat sini saja, bukan dah habis talian Webex ni habis dah, tak ada dah. Mungkin kita boleh berkontak lagi Cikgu Nadirah ataupun Cikgu Din dan juga Cikgu Rosmawati ya. Mungkin ada apa-apa sebarang persoalan ataupun nak buat program, nak jemput kita ke sekolah ataupun sekolah nak datang ke sini, insya-Allah boleh. Nanti kita uruskan, kita aturkan lah ya. Jangan habis di sini. Okey, sekian sajalah saya rasa untuk sesi hari ini. So, saya minta untuk adik-adik semua warga yang dalam talian sekarang ni untuk kita bergambar. Boleh ke buka semua kamera? Henry pun nak tengok mana adik-adik dia ni. Itulah tu. Betul kan? Tak ada seorang. Tak ada seorang lagi ni yang muncul ni. Boleh kita tengok, boleh kita bergambar beramai-ramai sebagai satu kenangan. Masing-masing tengok muka kawan-kawan dia gelak-gelak ya. Moga sedikit sebanyak nanti adalah yang adik-adik dapat untuk program hari ini. Okay, kalau ada benda nak tanya lagi, boleh je contact Henry, Abang Henry kan. Boleh tanya macam mana nak apply. Tanya je lah. Rasanya ada yang follow Instagram saya kot. Boleh follow Instagram ya. Okay. Follow DM je lah nak tanya kawasan asasi ni. Okay, boleh kita ready? Kami akan tolong. Baguslah sekolah semesti. Ramai dah yang buka kamera. Alhamdulillah. Semua pakai spek. Ramai je pakai spek ah. Boleh pula kan? Aduh. Oh, itu teacher Rosmah ya? I see. Dr. Laili ada. Okey, kita sebelum kita berakhir ni, saya juga ingin berbesar hati ingin menjemput kita punya pengarah Pusat Asas Sistem sendiri, Prof. Madia Dr. Laili. So doktor, kita ambil gambar dulu ya doktor. Senyum dulu doktor. Kita ambil gambar dulu. 1, 2, 3. Alright. Terima kasih untuk semua. Okey, sebelum kita berakhir, kita boleh mendengar kata-kata mutiara daripada kita punya pengarah Pusat Asas Sistem, Prof. Madia Dr. Laili. Silakan doktor. Assalamualaikum, selamat petang semua. Sebenarnya saya ni ada meeting yang lain. Okey, tapi tak apa, saya selitkan masa juga ya. Jadi kepada sekolah mana ni Syida? Sekolah Menengah Sains Teluk Intan semestinya. Sains Teluk Intan, sebenarnya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana telah berjaya memberi kami pelajar yang bagus. Jadi ketiga pelajar ini, okey, Henry, Akil dan juga Syah, mereka adalah pelajar yang aktif dan saya sangat berterima kasih. So Henry, walaupun dia seorang diri kat sini, dia seorang diri yang nan bumi, tetapi sebenarnya Henry dia sangat bijak. Dia sangat bijak bercampur dengan kawan-kawannya sehingga kita pun confused. Jadi sebenarnya bangsa apa? Memang super. And then sekarang ni pun Henry di asrama sebenarnya cikgu-cikgu willingness dia untuk membantu pelajar-pelajar dia duduk kat kafe, dia membantu masak dalam program-program community. Jadi pada saya Henry is the best for now. And then Syah sendiri pun sebagai timbalan daripada kelab pelajar Blasema, she did the best. And then dia juga telah pergi ke program-program inovasi. Begitu juga dengan Akil. Jadi semua ni adalah pelajar-pelajar kita yang hebat. Dan saya sebenarnya memohon kepada sekolah Menengah Sains Teluk Intan supaya hantar lagi pelajar. Ya cikgu, boleh?
hantar lagi pelajar, pastikan 3 orang lagi seperti Henry, 3 orang lagi seperti Akil dan juga 3 orang seperti Syaf. Datanglah ke pasien, kita akan kita menerima kita nak pelajar-pelajar daripada sekolah menengah sains Terulitan sebab mereka telah membuktikan mereka telah membawa nama baik sekolah kepada pusat asas sistem dan mereka sekarang sudah berada di peringkat ijazah. Dan mereka saya percaya akan keluar nanti 3 tahun yang dia akan datang sebagai pelajar yang cemerlang. Jadi saya mohon kepada cikgu-cikgu mungkin bolehlah promote untuk pastikan mereka meletakkan pilihan yang pertama. Ya cikgu ya, kalau tak letak pilihan pertama tu susah sikit nak dapat nanti. Sebab apa? Kita sekarang ni single offer kan. Jadi pastikan letak pilihan pertama ya adik-adik yang ada anak-anak, bukan adik-adik ni, anak-anak yang berada di skrin, yang berada di Facebook, cikgu-cikgu juga boleh galakkan pelajar untuk meletakkan pilihan yang pertama. So kepada Henry, okay, you are the best. Okay Henry? Okay, Henry nampak baik je kat situ. Sebenarnya Henry ni dia sangat friendly. Kan? So dia sangat bagus dan sangat pandai bercakap, dia bawa diri dia dengan baik. Saya rasa Sekolah Menengah Terulitan telah membentuk pelajar dengan baik. Alhamdulillah. So tahniah kepada cikgu sekolah, tahniah kepada Sekolah Menengah Terulitan, tahniah kepada semua pelajar Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Syida dan juga kepada semua. Okey, alright. Okey, terima kasih Dr. Prof. Madya, Dr. Laili atas ucapan yang terakhir. Maka dengan berakhirnya tadi, akhirlah kita punya majlis hari ini. Saya berharap sangat habis line ni tak adalah habis talian kita ya. Jadinya, make sure ya, kalau nak mohon pusat asasi, kena mohonkan dia jadi pilihan keberapa Henry? Pertama. Yang pertama. Okey, pastikan yang pertama. Alright, itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum dan terima kasih.